إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada Puan Hajah Zainun selaku pengerusi ataupun moderator program ilmu kita pada pagi ini. Al-Fadhil Ustaz, para asatizah, para ilmuwan, alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan puan-puan, hadirin dan hadirat muslimin, mukminin dan mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana sekali lagi pada pagi ini kita dapat bertemu pada hari yang penuh dengan keberkatan, pada hari yang penuh dengan kemuliaan. Ya, hari ini bertepatan dengan 10 Muharram. Ya. Bukan hanya kemuliaan hari Jumaat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari dan untuk kita pada hari ini dengan kita berpuasa. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku mengharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa setahun yang lalu bagi mereka yang berpuasa pada hari 10 Muharram ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang masih diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan kekal di atas nikmat iman dan Islam, dapat kita mempraktikkan, beramal dengan segala apa yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semalam pada hari 9 Muharram yang dikenali dengan hari Tasu'ah, yang juga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sebahagian para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasanya di kalangan orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel pada hari 10 Muharram. Kata Nabi, sesungguhnya orang Islam dan umatku lebih layak untuk berbuat kebaikan berbanding orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel itu. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku diberi keizinan ataupun umur yang panjang pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa, iaitu pada hari Tasu'ah ataupun hari ke-9, semalam hari Khamis. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak untuk kita memperbanyakkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan pengajian kita berkitab insya-Allah, iaitu berkaitan dengan tajuk Adabul Mufrad, ya, iaitu kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Dan ini merupakan pengajian berkitab kita kali yang pertama setelah pengajian kita yang terdahulu berkenaan dengan soal hati, ya, berkait dengan hari Jumaat dan keutamaannya. Jadi hari ini kita pilih kenapa nak belajar tentang akhlak. Dia sesuatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Kerana bagi kita orang Islam, akhlak ini merupakan buah ataupun hasil daripada iman, akidah dan juga ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah artinya dalam keadaan kita mengaku beriman kepada Allah, tidak adalah artinya dalam keadaan kita mengaku banyak beribadat kepada Allah, tetapi pada masa yang sama akhlak dan adab kita tidak menampilkan
sesuai seperti mana yang kita yakini, imani dan sesuai dengan apa yang kita ibadahi. Ya, kerana ciri orang mukmin itu dia mempunyai akidah yang sahih, dia mempunyai akidah yang benar, dia mempunyai ibadat yang saleh dan juga mempamerkan akhlak yang unggul dan mulia, insya-Allah. Ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi kata, aku ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi kita orang beriman pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sudah tentulah kita ingin mencontohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah sendiri yang menyebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayat. Allah kata sesungguhnya pada Nabi itu Allah telah letakkan contoh teladan yang paling baik. Uswatun hasanah, qudwah hasanah. Pada siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan juga pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercakap soal akhlak, apabila kita bercakap soal adab, sudah tentulah contoh teladan yang terbaik ialah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari Jumaat ni sempena kita puasa 10 Muharram ini, selain kita baca suratul Kahf, selain kita bangun awal untuk solat berjemaah membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan kita akan terus menerus memperbanyakkan selain banyak berdoa. Dalam hadis yang lain Nabi kata, sesungguhnya pada hari Jumaat itu terdapat 12 waktu tempat yang mustajab doanya. Maka carilah waktu-waktu yang mustajab, terutamanya sebelum waktu maghrib. Jadi kita punya waktu yang cukup panjang. Saat ini baru 9:15 pagi. Nak sampai ke waktu maghrib, Nabi SAW pesan kat kita, kena banyak doa, kena banyak selawat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya betul kita sedang mengaji. Kata Ustaz tengok jadual ni, daripada 6:45 pagi sampai ke 9 malam. Hebatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah menjadi pencinta ilmu. Ini sangat dianjurkan oleh Islam. Tuntut ilmu banyak bagus. Kerana boleh jadi dengan tuntut ilmu inilah membuka jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahallallahu lahu tariqal al-jannah atau kama qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, kata Nabi, yang menempuh ataupun yang menempuh satu jalan menyusahkan dirinya. Susah ni pagi-pagi ni kan. Kena kerja, ya, kena buat kerja rumah, ya. Ada komitmen dengan pejabat, ada komitmen dengan rakan-rakan, ada komitmen dengan sesiapa pun. Tetapi tuan-tuan pilih. Sebentar tadi dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar kita Ibrahim, barakallahu fi, memberi tazkirah kepada kita pengajian, ya, tentang ilmu-ilmu. Tuan-tuan meneruskan lagi. Mudah-mudahan ia menjadi satu dorongan, laluan untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kepentingan akhlak ini saya nak kongsikan sebelum kita masuk mula mengaji kitab kita berkaitan dengan adabul mufrad. Ada adab bagi orang yang beringin berakhlak, iaitu ialah Nabi SAW pernah berpesan pada kita dalam satu hadisnya yang lain. Nabi kata, sesungguhnya aku jamin sebuah rumah di tepi syurga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun mereka di pihak yang benar. Satu, Nabi kata, aku nak beri jaminan orang yang menolak ataupun meninggalkan perdebatan, terutamanya perdebatan yang sia-sia, ya, perdebatan yang memecahkan silaturahim, perdebatan yang mendatangkan permusuhan, walaupun dia berada di pihak yang benar, dia tinggalkan benda tu. Nabi kata, aku jamin sebuah rumah dalam syurga di tepi syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, aku jamin baginya
sebuah rumah di tengah syurga bagi mereka yang meninggalkan dusta ataupun cakap bohong walaupun dengan niat dia bergurau. Subhanallah. Tengok. Ini yang Nabi nak tampilkan kepada kita. Akhlak lagi. Ya? Siapa yang tinggal benda dusta walaupun dia hanya nak bergurau saja, tengok dalam Islam. Punya menjaga. Hari ni kita tengok dunia prank. Hajah-hajah pernah dengar tak perkataan prank ni? Ke moden sangat? Kan? Saya yakin percaya jemaah dalam grup ni semuanya well educated insya-Allah. Bahkan mungkin sebahagiannya dah mengajar bahasa Inggeris ni, TESOL ni. Ramai tak nak mengaku kan? Ada yang buat gurau prank hari ni. Panggilan hangit, panggilan masak, panggilan macam-macam lah hari ni. Itu semua walaupun bergurau. Tapi kata Nabi SAW, aku jamin bagi orang yang tinggalkan dusta walaupun niat bergurau, baginya sebuah rumah dalam syurga. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, hari ni orang nak dapat rumah atas dunia. Kan, walaupun ada duit, nak kena jumpa lawyer dulu, nak jumpa pemaju dulu, nak buat agreement dulu. Nak pergi stamp duty, stamping dulu. Betul tak? Banyak. Tapi Nabi SAW memberi jaminan orang yang tinggal dusta, tinggal bohong, tinggal benda yang tak betul, walaupun niat bergurau, dapat rumah tengah-tengah syurga. Yang tadi tepi, yang ni Allah bagi tengah syurga. Dan Nabi menyambung lagi tentang jaminan peluang yang Allah ingin anugerahkan kepada manusia. Yang Nabi kata, sesungguhnya aku jamin sebuah istana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni kalau dalam syurga ni bukan setakat tak dapat istana, bukan setakat rumah tepi ataupun rumah di tengah, dapat masuk syurga Allah itu pun satu anugerah yang cukup besar. Satu anugerah yang cukup hebat yang diimpikan oleh setiap orang yang beriman, yang merindui Allah dan syurganya. Ya. Tapi apa yang Nabi nak pesan di hujung yang saya nak cerita kat tuan-tuan ialah apa dia? Nabi kata, aku jamin istana dalam syurga Allah bagi mereka yang berakhlak baik. Allahu Rabbi. Ya? Kalau tadi rumah tepi syurga, rumah tengah syurga dah hebat sangat dah. Tapi kali ini Nabi SAW nak beri jaminan anugerah Allah, beri istana pada siapa? Iaitu mereka yang mempamerkan, mereka yang menunjukkan, mereka yang mencontohkan akhlak pribadi syakhsiah yang mulia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sebagai mukaddimah kita lah hari ni ya. Mudah-mudahan kita belajar hari ni bukan sekadar nak ilmu, bukan sekadar nak penuhkan masa kita, lapang kita, waktu pencen kita, tidak. Kita belajar hari ni kerana kita nak mempamerkan akhlak yang baik. Sama ada hati kita yang kita bincang sebelum ni, ataupun lisan kita, ataupun tutur bicara kita, ataupun perlakuan kita. Sudah tentu ini merupakan satu perkara yang lebih bermanfaat dan berfaedah. Apabila kita belajar dan menuntut ilmu, kita dapat lihat hasil apa yang kita belajar, insya-Allah. Sama ada muamalat kita dengan Allah, hubungan kita hablum minallah, ataupun muamalat kita dengan manusia, muamalat kita dengan haiwan. Ramai yang kata, ustaz, kita ni belajar ilmu Islam, kita nak banyak ibadat saja. Tak betul. Ustaz, saya belajar ni kerana saya nak baik saya dengan hubungan saya dengan Allah saja. Bukan begitu. Kita belajar ilmu pada hari ni ialah antaranya nak dapat manfaat bukan sekadar hubungan kita dengan Allah, tetapi kita belajar hari ni juga untuk menjadikan kita manusia, makhluk orang beriman yang baik juga dengan makhluk Allah Ta'ala. Yang baik dengan manusia, yang baik dengan haiwan, yang baik juga dengan alam sekitar pada hari ini. Kan? Orang yang beriman akhlak yang baik sehingga dia tak akan buang. Sehingga dia tak akan mengotorkan muka bumi Allah ini dengan sampah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat min aidin nas. Itu jelas Allah kata telah terzahir jelas kerosakan di atas muka bumi Allah ini, sama ada di laut ataupun atas muka bumi, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi orang beriman, orang yang menuntut ilmu, ialah orang yang mempamerkan akhlak yang baik. Kita dulu di sekolah-sekolah kita biasa dibuat mural, lukisan-lukisan di dinding-dinding sekolah kita dituliskan, iaitu ditulis dalam bahasa yang diterjemahkan ke bahasa Melayu.
ilmu yang tidak diamalkan. Al-ilmu bila amal, kasyajar bila bila samar, kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seumpama pokok yang tidak berbuah, kan? Jadi kalau boleh kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi-pagi yang selalu kita ungkap pada Allah apa dia? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Antaranya selain minta keyakinan yang benar, iman yang sahih, tuan-tuan jangan tinggal doa ni. Kita minta ilman nafi'a, ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kita belajar dah berapa lama dah hari ni? Mungkin daripada awal tahun, mungkin dah beberapa tahun, mungkin dah tahun ni dah beberapa kali, dah beberapa jam. Kalau universiti, satu semester tu, mereka belajar lebih daripada 42 jam. Melayakkan mereka dapat jumlah jam kredit yang cukup untuk satu kursus. Kita pada hari ni cuba kita nilaikan. Kalau kita tak dapat sijil, kalau kita tak dapat degree pun tak apa. Yang lebih penting kita minta kepada Allah ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah, warizqan tayyibah, wa amalan mutaqabbalah. Kita minta, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat yang aku belajar ni, ya Allah. Bukan saja nak isi masa kosong, dan bukan pula untuk aku nak jadi orang yang riak supaya orang panggil aku alim, rajin belajar. Orang tanya, gimana aja? Oh, minta maaf, sibuk sikit belajar ni. Jom lagi makan. Oh, minta maaf, saya sekarang ni jadi orang alim dah. Kelas penuh pagi sampai ke malam, minta maaf lah, tak ada masa nak pergi nak tegur siapa nak berkawan ni. Jangan. Orang yang belajar ilmu, semakin dia belajar, semakin tinggi adab dia. Bahkan dalam pepatah Melayu, ke peribahasa Melayu sebut, adab orang berilmu ni semakin seperti resmi padi. Semakin berisi, dia semakin menunduk. Tak begitu, tuan-tuan, ya. Bukannya semakin dia gemuk, semakin dia banyak ilmu, semakin menjadikan dirinya takabur. Sedangkan kita tahu, takabur ini, membesarkan diri ini, ialah mewarisi daripada sifat iblis. Syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebelumnya dalam syurga tu dia banyak ibadat, ya? Dia patuh kepada Allah. Tapi bila Allah tanya aja dia, bila Allah sebut je kat dia, supaya tunduk kepada ciptaan Allah, apa dia kata? Macam mana aku nak tunduk pada Adam? Khalaqtuhu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada dia. Adam ni dibuat daripada tanah. Aku ni daripada cahaya, daripada api. Jadi orang yang belajar ilmu, mutiara hasil di hujungnya ialah apa dia? Dia akan tunjuk akhlak yang baik, hati yang baik, lisan tutur bicara yang baik, dan juga perlakuan yang baik, insya-Allah. Baik. Jadi sebelum kita nak belajar pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak baca sedikit je, ringkas je. Kalau ikutnya mukadimah dia panjang kitab ni, supaya kita kenal dulu pengarang kitab ni secara ringkas. Nanti tuan-tuan pun boleh baca, boleh cari. Kitab ni tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana. Ada pun mufrad, ada yang kitab asalnya, ada yang terjemahannya, ada berbagai-bagai terjemahan. Tuan-tuan boleh cari. Yang saya pakai ni ialah terbitan Al-Kautsar, Pustaka Kautsar. Saya baca sikit, boleh ya? Sebelum kita mula, iaitu tentang pengarang kitab ni. Buku ini ialah berisi hadis-hadis berkaitan dengan akhlak. Kita dibimbing untuk tahu tentang tata cara makan, tata cara minum, bergaul dengan orang lain, memperlakukan terhadap orang tua dan lain-lain. Allah lebih banyak. Kadang-kadang disebut benda simple je, tuan-tuan. Betul tak? Tentang makan, tentang minum, yang selalu kita buat. Yang kadang-kadang kita alpa. Basic apa dia? Nabi kata makan mulakan bismillah. Bahkan kalau boleh ni Nabi ajar kita supaya sebut dengan suara yang keras, suara yang kuat, maksud dia. Bismillah, dengan nama Allah. Tunjuk teladan pada orang bahawa kita nak buat satu benda mula dengan nama Allah. Yang kedua, dia jadi satu dakwah. Satu dakwah, kan? Supaya apa yang kita buat, orang tengok, orang dengar, oh, ini apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini satu akhlak yang terpuji. Ya? Kan? Nabi ajar dengan tangan kanan. Nanti kita akan tengok. Nabi suruh ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Benda simple.
Kan tapi orang hari ni, Allah dia tengok makanan favourite dia duduk seberang sana. Sebelah kawan yang duduk seberang dia tu. Oh, ayam golek tu duduk belah sini. Belah aku ikan kering. Nak ambil hak mana dulu ni? Kalau ikut nafsu, sudah tentu kita akan mencapai ayam golek. Hak duduk depan kawan kita tu. Allah cerita ayam golek ni, ustaz ni tak betul ni tengah cerita orang tengah puasa ni. Tak apa, sikit je. Supaya kita bersabar kan. Ada yang golek hujung sana, tapi adab yang diajar oleh Nabi kita dalam bab nak makan, ambil yang mana dekat dengan kita dulu. Boleh jadi orang yang duduk seberang kita tu favourite dia ialah ikan kering yang duduk depan kita, betul tak? Dia pun kena bersabar juga. Allah, dia terlama dah tak jumpa ikan masin. Aku hari-hari makan yang golek, dah bosan dah kan. Nak jadikan cerita tiba-tiba dia angkat, dia kata saya tak berapa suka sangat yang golek ni. Duduk kat awak lah. Tengok kan. Kalau niat kita dah baik dah, nak ikut sunnah Nabi SAW, kadang-kala dalam banyak hal Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita. Baik. Penyusun kitab ni dikenali dengan ilmu hadis, iaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dia adalah sebagai pentakhrij imam besar yang sangat masyhur dalam bidang ilmu hadis. Dia siapa? Imam Bukhari yang dilahirkan di Bukhara, satu wilayah di Rusia pada 13 Syawal 194 Hijrah. Ini di antara tokoh-tokoh awal ni. Ketika kurun awal ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu baru-baru ni gempa juga dalam media sosial, ada orang mengkritik, bukan sekadar mengkritik, mungkin dia ada niat-niat yang lain, menghinakan ataupun merendahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Dia kata dia seorang yang tidak ada faham soal fiqh dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita minta berlindung pada Allah. Ini seorang imam yang besar. Jasa pengorbanan sumbangan dia tentang ilmu hadis ni, hari ini kita sebut kan. Hari ini kita sebut Sahih Muslim selain pada sunan-sunan yang lain. Dan Sahih Bukhari di antara sunan itu berada di antara ranking yang tertinggi. Ranking yang tertinggi. Sebab itu kita sangat sedih sekiranya hari ini kita belajar ilmu, belajar tentang adab, ada sebahagian kita merendah-rendahkan sumbangan besar tokoh sehebat ini kan. Jadi hari ini kita nak belajar tentang kitab dia ni. Nama asli dia siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dia merupakan keturunan Parsi yang masih beragama Zoroaster. Kakaknya ni bapa saudaranya lah. Tapi orang tuanya Mughirah telah memasuk Islam di bawah asuhan Al-Yaman Al-Ju'fi. Al-Yaman Al-Ju'fi. Dan siapa Imam Bukhari ni? Ringkas dia tuan-tuan supaya kita kenal orang yang hebat ni. Al-Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Sekejap saya nak tutup telefon. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta maaf sekejap. Tadi saya lupa nak tutup telefon. Ada call Baik. Jadi Imam Bukhari ni siapa? Dia dididik dalam keluarga ulama yang taat dengan beragama. Ayahnya dikenali sebagai seorang yang warak. Dalam arti kata berhati-hati. Warak ni lain kita beradab, kita berakhlak. Warak ni satu tingkatan yang lain. Satu benda mungkin orang awam buat tu benda biasa. Tapi orang warak ni dia jaga adab. Dia jaga tertib dia. Dia meninggalkan bukan hanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan dalam beberapa keadaan, dia meninggalkan beberapa perkara yang dibenarkan yang harus dalam agama. Tapi kerana nak jaga ketaatan dia, kemuliaan ilmu dan adab ni, orang warak ni ditinggalkan. Kita ni sembang di kedai kopi kan, biasa orang biasa-biasa, betul tak? Tapi orang yang warak ni, dia tidak akan bersembang benda yang kosong. Dia akan sembang benda yang membazir waktu, apatah lagi menimbulkan dosa. Jadi dia keluarga yang sangat warak, berhati-hati terhadap hal yang hukumnya syubhat, tinggalkan benda yang syubhat. Terlebih lagi terhadap hal-hal yang sifatnya haram. Ayahnya seorang ulama bermazhab Maliki dan meninggal ketika Al-Bukhari ni, Imam Bukhari ni, dia masih kanak-kanak. Ini contoh orang yang hebat. Dan perhatian Bukhari pada ilmu hadis ni sangat suka.
Sangat susah. Sehingga umur dia 10 tahun dan pada umur 16 tahun dah hafal menguasai buku-buku seperti Al-Mubarak dan juga Al-Waqi. Umurnya belasan tahun. Cuba tengok anak hari ni umur belasan tahun macam mana. Kita tengok sejarah Imam Syafi'i rahimahullah macam mana kan. Umurnya baru peringkat umur yang muda, umur 10-11 tahun sudah pun menghafaz Quran, sudah pun boleh memberi fatwa, sudah pun menjadi orang yang alim. Begitu juga Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama yang masyhur di Al-Bukhara. Dan pada usia umur dia 16 tahun, dia pun pergi ke Mekah dan juga Madinah, di mana dia berguru dan belajar daripada ilmu hadis. Dan pada umurnya 18 tahun, dia sudah pun menerbitkan kitabnya yang pertama, iaitu Qadaya As-Sahabah wat Tabi'in. Dia dah karang kitab umur 18 tahun. Dan bersama gurunya Syekh Ishaq, dia menghimpunkan hadis sahih pada satu kitab, di mana dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80,000 perawi disaring menjadi 7,275 hadis. Tuan-tuan bayangkan. Dia kumpul, dia saring, dia berguru dengan 80,000. Dia cari perawi ni. Kita hari ni cakap soal tabayun, betul tak? Tapi banyak tibayun hari ni kan. Imam Bukhari punya nak jaga, punya nak kumpul, punya nak sebar perkataan, perbuatan dan takrir Nabi kepada kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia mengumpul 1 juta hadis. Dan dia menemui dan diriwayatkan daripada 80,000 perawi. Dan menjadi hadis tu disaring sehingga tinggal 7,275. Di antara gurunya yang dapat hadis ialah siapa? Ali Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, ini tokoh-tokoh ulama yang besar. Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Firabi, Makki bin Ibrahim, Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi dan Ibn Ar-Rawahi. Selain tu ada 289 ahli hadis yang hadisnya dikutip dalam kitab sahihnya. Subhanallah. Ini sumbangan yang cukup besar. Dan kitab Adabul Mufrad merupakan karya terbesar beliau setelah kitab Sahih Bukhari. Kita untung. Hari ni kita nak belajar kitab Adabul Mufrad tentang kitab yang besar selepas Sahih dia yang dia karang. Dan pada kitab ini masih ada beberapa hadis yang telah diteliti oleh para ulama, terutamanya Al-Alamah Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang ulama ahli hadis kontemporari yang sudah tidak diragukan lagi ilmunya. Masih ada beberapa hadis yang dhaif. Untuk itu, darjat hadis ini disebut ke dalam footnote untuk menunjukkan apakah hadis itu sahih ke, hasan ke, ataupun dhaif. Dan dengan mempelajari hadis-hadis ini, diharapkan kita semakin mengenal ajaran Islam yang hakiki, mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapan kita pengarang kitab ini, semoga ia bermanfaat bagi pembaca dan bagi orang-orang yang bersusah payah demi menerbitkan buku ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sedikit mukaddimah kepada kitab ni dan juga pengarangnya. Mudah-mudahan sebelum kita masuk belajar tentang bab yang pertama pada hari ini, menjadikan kita bukan rasa bangga, tapi rasa kita ni sebenarnya rasa rendah diri, kan? Rasa tak sabar-sabar nak belajar kerana melihat ini di antara sumbangan terbesarnya Al-Imam Bukhari rahimahullah selepas Sahih Bukharinya dalam nak mengajar adab, dalam nak mengajar akhlak kita supaya mencontohi akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba share kat sini kalau boleh tuan-tuan tengoklah terjemahan kitab ini supaya kita sama-sama boleh belajar dan boleh bermanfaat. Boleh nampak tak apa yang saya share sekarang ni? Boleh? Ya, nampak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini kita akan sentuh bab yang pertama dalam kitab Adabul Mufrad, iaitu berkaitan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada orang tua ni. Baik. Saya di sisi saya ni ada kitab asal dia, tapi kita boleh baca terjemahan yang saya
ada di sini ya. Ada bab qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kata sesungguhnya kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan kita yang selalu sinonim dengan kisah Luqman, seorang lelaki yang saleh, kan? Selain perintah Allah, yang pertama jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Antara lainnya wasiat Luqman kepada anak dan keturunannya ialah untuk birrul walidain, untuk berbuat ihsan. Perkataan yang Allah Ta'ala guna ni husna. Allah guna juga ihsan. Bukan hanya berbuat baik, tapi buat baik sungguh-sungguh. Nak gambarkan kepada kita, tuan-tuan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat baik pada mak dan ayah ni satu benda tuntutan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya nak terus baca ni poin yang pertama ni berkaitan dengan hari Jumaat yang selawat juga ni. Tuan-tuan biasa dengar tak, sebahagian asatizah kita mungkin kita pernah baca tentang kisah satu hari Nabi naik nak untuk berkhutbah seperti hari Jumaat hari ni, naik atas mimbar yang pertama, sahabat tengok Nabi sebut amin. Sahabat dengar Nabi sebut amin. Kemudian Nabi naik tangga berikutnya, Nabi juga menyebut amin, dan begitulah seterusnya sampai mimbar tangga yang ketiga Nabi menyebut amin. Setelah Nabi habis berkhutbah, Nabi duduk dengan para sahabat, lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami dengar kau naik nak sebelum khutbah kau sebut amin. Sebab apa kau sebut begitu wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Tadi ketika kau nak naik berkhutbah, datang malaikat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepadaku. Dia kata, wahai Muhammad, kecelakaanlah, kebinasaanlah kepada umatmu apabila didatangkan hari bulan Ramadan kepadanya peluang untuk berpuasa dan dapat keampunan dosa, dia membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa mendapat keampunan Allah. Maka orang ini laknat dan rugi," kata malaikat. Nabi menyebut amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kata malaikat, wahai Muhammad, Nabi cerita pada para sahabat, wahai Muhammad, celaka dan kebinasaanlah kepada umatmu ketika mana dia ni disebut nama engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat yang kita banyak berselawat ni, dia malas, dia enggan untuk berselawat kepadamu. Besar juga ni kemurkaan Allah ni. Ya, kemurkaan Allah pada yang pertama, orang yang datangnya Ramadan tapi dia tak memanfaatkan kemuliaan, kesucian, anugerah Ramadan yang Allah beri pada dia. Yang kedua, dia tak ambil peluang untuk banyak berselawat. Kadang-kadang orang dah sebut dah untuk dia. Ustaz cakap sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Dia malas juga. Ini orang rugi juga. Nabi kata amin. Nabi mengaminkan doa apa yang disebut oleh malaikat tadi. Dan Nabi kata, ini berkaitan dengan tajuk kita, iaitu Nabi kata, bila aku naik tangga yang ketiga, malaikat sekali kata, wahai Muhammad, rugilah, celakalah, kebinasaanlah untuk umat kamu apabila Allah Ta'ala beri peluang. Ada mak ayah yang tua ataupun salah seorang daripadanya. Tuan-tuan kat sini masih ada lagi mak ayah ke? Ataupun salah seorang daripadanya ke? Kita dengar ni apa malaikat kata. Sekiranya Allah Ta'ala beri peluang, masih ada orang tua ataupun salah seorang daripadanya, dia tidak mengambil peluang untuk didapat syurga Allah, untuk berbakti pada orang tua dia. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sesungguhnya syurga Allah itu luas bagi siapa yang rindu dan menginginkan syurga Allah. Boleh jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak banyak amal ibadat kita kepada Allah, kan? Boleh jadi kita tak banyak pahala bersedekah kita pada jalan Allah. Boleh jadi tak banyak sumbangan kita pada jalan Allah. Tapi bila mana Allah Ta'ala nak beri peluang, bila mana Allah Ta'ala nak bagi kita jalan dapat syurga dengan cara jalan orang tua kita. Ramai orang bercakap kan, saya ni syurga saya ni. Kadang-kadang tulis dalam media sosial kan, pergi melawat syurga saya ni. Bagus perkataan tu. Tetapi adakah kita benar-benar menjadikan mereka, kedua-duanya ataupun salah seorang dari mereka benar-benar jalan untuk kita
mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ini persoalan dia. Berapa ramai hari ni bukan sekadar tak jenguk, bukan sekadar tak berbuat baik, bukan sekadar tak ziarah. Cuba tanya hari ni, yang ada mak ayah lah, bila kali terakhir kita menghubungi? Bila kali terakhir kita ziarah? Bila kali terakhir kita berbuat baik kepada mereka? Walhal apa yang Nabi sebut tadi, laknat, kecelakaan Allah bagi orang yang ada mak ayah ataupun salah satunya dia tak berbuat baik kepada mereka. Ya? Baik. Itu sebagai mukaddimah dulu. Ya? Baik, kita baca. Kita baca muka surat yang pertama ni. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Humaid bin Harun bin Jabir Al-Bukhari yang sebagai sebutan Ibn Tabazaki pada waktu mendatangi kami di bulan Safar tahun 370. Masih dia kata apa? Dia mengkhabarkan kepada kami Abu Khair Ahmad bin Muhammad bin Jalil bin Khalid bin Haris Al-Bukhari Al-Karmani Al-Abqasi Al-Bazzar tahun 302. Dia berkata telah, ini sanad dia lah. Saya terus baca di bawah ni, panjang ni. Apa dia kata? Saya bertanya kepada Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, Ayyul a'mal habbu ilai ilallahi azza wa jal. Wahai Nabi, para sahabat ni suka tanya soalan-soalan yang ni saya nak cerita sikit sebelum kita masuk konteks hadis ni. Tengok soalan dia. Dia kata, Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Tengok soalan anak murid ni pada Nabi ni, sahabat ni. Semuanya soalan yang orang kata ni, orang hari ni ada kategori soalan, betul tak? Soalan kebat lah, hot lah, high order thinking, lower order thinking, soalan yang bersifat kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, macam-macam lah. Tak salah, betul, bagus. Nak latih anak kita ni supaya minda dia jadi kreatif. Tapi dalam soalan, dalam perkara, contoh kita tengok sahabat, tengok tanya Nabi. Soalan mereka ni begitu bersasar, objektif. Seorang mereka itu seorang yang mempunyai, orang kata, matlamat, purposive. Bukan saja-saja tanya. Ada orang kan kena tanya, apa khabar? Betul tak? Betul, khabar tu bagus. Tapi tengok, ciri-ciri soalan sahabat ni tanya, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bijak? Ayul insanu akyas? Ayul a'malu afdal? Semua tanya tentang amal apa paling baik, amal apa yang dicintai oleh Allah, siapakah yang paling cerdik. Tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita boleh ambil manfaat ni. Kadang-kadang ada orang tanya soalan macam-macam. Nak test power. Kadang-kadang nak kenakan kawan dia, kan? Kadang-kadang nak uji gurunya, macam-macam. Tapi tengok para sahabat ini, soalan yang mereka tanya ni ialah berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah dan juga akhirat. Jarang nak tanya kan, macam mana nak kaya, kan? Macam mana nak dapat harta melimpah ruah ni. Soalan-soalan macam tu jarang ditanya, kan? Tapi yang banyak ditanya oleh para sahabat ni apa dia? Ialah tentang bagaimana nak beramal. Nak beramal. Baik, ada seorang jemaah kita ada beri sikit pandangan. Sekarang ni ada grup WhatsApp. Cuma nak tanya khabar dalam grup saja. Boleh ke? Atau pertanyaan syurga. Okey, atau pertanyaan personal. Okey, bagus soalan ni yang ditanya sebelum kita masuk ni. Tak dinafikan kita ada grup keluarga kan. Mak ayah di situ. Kadang-kadang ada grup perempuan dibuat pula grup adik-beradik perempuan. Yang grup lelaki dibuat grup adik-adik lelaki kan. Tapi yang lebih baik, kita sebut tentang warak tadi. Kan? Walaupun melainkan mak kata kita dah buat jumpa hari-hari dalam video call kita dalam grup ni. Tak apa dah, mak dah seronok dah, terhibur mak jumpa sekaligus semua. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau anak yang lebih baik, yang lebih nak jaga hati, yang lebih betul-betul nak berbakti, istilah nak berbakti, nak berebut-rebut ni, dia mesti ada personal touch dengan mak dia. Dia mesti ada personal touch dengan mak dia. Mesti. Walaupun mungkin dah habis dah grup keluarga ni dah buat. Dia mesti seorang-seorang dia akan telefon pada mak. Dia mesti seorang-seorang dia akan baik. Apatah lagi kalau dia menyeru pula adik-beradik dia. Dia kata, Along, Anga, Haci, bagus kita ni selalu jumpa grup mak dah seronok macam ni. Kan? Tapi kita pergilah jenguk mak. Masa-masa telefon mak ni seronok kadang-kadang. Kadang mak ni ada benda dengan anak-anak dia. Dia nak cakap secara personal. Ini nak mengadu. Betul tak? Percaya tak?
Kan ada mak ni yang diselesa dengan orang ni cakap tentang isu ni. Ada tentang isu politik nak cakap dengan anak ni contoh. Dengan isu adik-beradik dia selesa cakap tentang isu ni. Betul tak? Biarlah kita ni mengambil peluang untuk berbakti. Mengambil peluang untuk berbakti pada mak. Sama kalau orang tanya, Ustaz, cukup tak saya back in duit kat mak bulan-bulan? Bagus. Ada kemudahan ni kan. Kita ada Maybank to you. Kita ada apa lagi hari ni? Macam-macam lah. Go Bank Islam lah. Macam-macam. Betul tak? Senang transfer je kan? Tapi kalau tanya hati naluri saya ni, adat lebih baik ialah kita pergi turun. Mak ni kadang-kadang duit dapat dalam akaun tu, dia seronok. Dia bersyukur. Dia nak. Bukan tak terima. Dia berterima kasih kepada kita. Tapi kalau kita dapat turun, jumpa, dia panggil bab kinestetik ni. Bab sentuh, pegang ni, dia tak sama. Dia tak sama tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan kita ni, macam kita sendirilah. Secara online ni rasa seronok dah. Dapat tengok muka jemaah, dapat tengok muka asatizah kita. Seronok dah. Tetapi kalau kita belajar bab adab kan, adab muallim wa muta'allim ni, dia ada bab kategori musafahahnya, duduk dekat dengan guru lain. Kan? Jadi tanamlah keazaman, niat, lepas kita dah bincang kat sini, aku nak berbakti pada mak ayah kita. Dan saya nak kaitkan sikit. Sikit lagi ya. Kebetulan jemaah kita tanya ni, ada pernah orang tanya saya, Ustaz. Dia kata saya adik-beradik ramai. Mak saya ni, dia suka pergi rumah dia, mak anak dia yang tu je. Kan? Itu biasa. Dia kata mak saya ni, dia suka pergi rumah dia anak yang tu je. Dia pergi tidur rumah anak yang tu lama. Kalau dia turun daripada bas pun anak yang tu dia suruh ambil. Betul tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini satu benda perkara yang biasa. Ini mak kita. Dia ada hati dia. Ayah kita pun sama. Saya pun dulu pernah terperasan benda yang sama. Dan kita tak boleh menafikan. Dialah mak yang sama, ayah yang sama melahirkan 7-8 orang adik-beradik kita. Tetapi dia punya hati, naluri dan perasaan sebagai seorang ibu dan ayah yang dia kenal anak-anak dia sendiri. Dan seorang anak, dia tidak boleh mempunyai sifat walaupun mungkin dia kata mak macam tak adil, dia boleh beri pandangan pada mak dia. Dia boleh menasihati mak dengan cara yang baik. Tetapi kadang-kadang anak-anak ni, dia tak tahu kelemahan. Dia tak tahu kesalahan diri dia. Dia tak cari punca kenapa mak tak suka. Kenapa mak rasa berat hati nak pergi rumah dia, nak bercakap dengan dia. Itu jarang kita anak-anak ni kan. Sikap kita hari ni, kita suka nak jaga hati perasaan kita saja. Betul tak? Mungkin kita tak sedar. Dalam keadaan kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala bersama mak ayah kita, mungkin pernah ataupun mungkin banyak kita mengguris hati perasaan dia. Cara kita bercakap dengan dia. Sehingga menjadikan hatinya berat. Sehingga menjadikan hatinya rasa tak selesa. Sehingga dia merasa tak seronok nak bercakap, nak duduk, nak beramal dengan kita. Apa tips dia? Ni saya nak beritahu tuan-tuan. Ada kawan-kawan saya tanya, macam mana Ustaz? Dia kata mak saya ni, ayah saya suka rumah tu. Saya kata jangan pernah mengalah untuk berbuat baik pada mak. Saya kata kenapa mak suka pergi? Dia kata sebab kakak saya yang tu selalu layan mak baik, beli hadiah untuk mak. Saya tak ada duit Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Agama Allah Ta'ala ni cukup luas untuk kita berbuat kebaikan untuk manusia. Saya tanya, mak ayah suka apa lagi? Dia kata mak ayah suka berjalan. Suka berjalan. Saya kata ada tak adik-adik yang bawa mak pergi cuti ke apa? Tak ada. Saya kata rebut peluang tu. Ambil peluang tu. Tangkap dan pegang hatinya. Kalau tadi mak suka pergi rumah kakak awak, mak suka pergi rumah abang awak kerana suka layan dia dengan baik, suka beli dia macam-macam hadiah, dan mak suka. Sekarang ni ada bahagian lain yang kakak awak dan abang awak tak dapat penuhi. Awak kena rebut benda ini. Walaupun terpaksa awak korbankan segala-galanya. Subhanallah. Hebat kan? Dan bila buat subhanallah, memang berkesan. Adik-beradik lain kata apa lagi? Ustaz, mak ni suka, dia tua-tua ni suka bersembang, suka mengadu. Yang kakak tadi dia suka beli barang dia. Tapi dia jarang-jarang suka bersembang. Saya kata ambil peluang tu. Kalau sebelum ni kau boleh bercakap dengan kawan, kau boleh bersembang dengan kekasih, berjam-jam dalam telefon, tak pernah miss. Betul tak? Berjam-jam belajar kuliah ilmu. Betul tak? Bagus. Saya kata tak bagus. Tapi
untuk kau bersembang lama. Ambil hati mak. Dengar. Kerana mak kita kan kita tengok cerita dalam televisyen kan. Oh, dia kata mak suka tengok rancangan tadi. Kita layan dia. Kita orang kata sambung. Walaupun kita tak tengok cerita tu. Tapi kita dengar itu. Oh ya ke mak? Kan? Oh ya ke ayah macam ni kan? Kita layan dia. Kita bersembang dengan penuh rasa adab dan kecintaan. Seolah seperti mana masa kecil-kecil dulu. Dia dengar kita bersembang merapu. Kita masa kecil sembang merapu tak tuan? Cakap pelat, cakap tak betul. Tapi ada dia lari tak? Dia duduk dekat telinga kita. Dia duduk dekat dengan kita. Dia mengulang-ulang pula lagi apa yang kita sebut. Subhanallah. Walhal apa yang kita cakapkan itu tak ada makna. Walhal kita cakap itu perkataan yang mungkin tergagap-gagap, pelat-pelat. Dia sabar, dia duduk. Bukan sekadar mendengar, mengulang-ulang. Bahkan membalas dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Maka hari ini, apa salahnya sebagai seorang anak? Kita menjadi manusia yang juga mendengar. Menjadi pendengar yang baik kepada orang tua. Kadang-kadang kita kata, mak ni, ayah ni, ulang dia sama je. Betul tak? Orang tua ni kadang-kadang dia cerita dah beratus-ratus kali dah. Tapi jangan sesekali keluar daripada mulut seorang anak yang derhaka. Yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia akan sebut, alah bosan. Na'udzubillah. Dalam Quran Allah kata, wala takullahuma uff. Pun, benda kecil sikit pun. Yang kecil kita sebut dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi hari ni, sepatah mak ayah sebut berbelas-belas, berpuluh-puluh, beratus-ratus patah perkataan yang kita hujahkan, yang kita bangkangkan, yang kita lawan mereka. Na'udzubillah min zalik. Maka tak heran hari ni kita kata kenapa mak ayah jauh hati? Kenapa hari ni mak ayah tak nak datang rumah kita? Kan? Kerana kita gagal untuk meraih, kita gagal untuk menarik, kita gagal untuk memegang hati mereka. Jadi anak-anak ni sebut pada adik-adik kita, pesan. Kita rebut masing-masing cara persaingan sihat. Along kau buat beli hadiah mak macam ni. Aku part bagi bawa berjalan aku je. Kan? Untuk dalam negara. Abang yang kaya sana, abang bawa pergi jalan. Yang ni pula, saya akan beli tiket mak nak pergi mana-mana. Tengok, subhanallah. Yang ni pula, saya akan sembang. Saya akan beli makanan untuk mak. Yang ni pula akan beli pakaian pula. Yang ni pula, tengok. Apabila semua anak-anak memainkan peranan untuk berbakti kepada orang tuanya, insya-Allah tidak mustahil kesemuanya anaknya akan menjumpai jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mak akan seronok apabila seluruh anak-anaknya berusaha dengan pelbagai ikhtiar dan jalan untuk berbuat kebaikan. Birrul walidaini. Sebab itu saya lengkapkan hadis ni tuan-tuan. Bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Nabi kata yang pertama, as-salatu li waqtiha. Iaitu yang pertama ialah solat pada waktunya. Yang kedua, Nabi kata, dia tanya lagi, summa ai? Apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata birrul walidain. Summa birrul walidain, berbuat baik pada mak ayah. Dia tanya lagi, summa ai? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Nabi kata kemudian berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, Nabi telah mengkhabarkan amalan-amalan itu, dan andai kata saya meminta tambahan lagi, nescaya Nabi menambahnya. Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun soalan para sahabat ini dia bergantung kepada bentuk orang yang bertanya. Kadang-kadang ada yang bertanya yang pertama, Nabi kata kena buat ini dulu. Ada Nabi kata kena buat ini dulu. Kerana setiap soalan tu Nabi tengok siapa penanyanya. Kategori orang yang pertama ni Nabi letak keutamaan untuk dia untuk solat pada waktunya, kerana orang ni dia suka melengah-lengahkan waktu sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini berkaitan hubungan kita dengan Allah. Jadi bila kita baca hadis ni, yang kita nak belajar selain pada adab kita dengan manusia, kita adab kita dengan Allah. Bersegera macam ni hari Jumaat, orang lelaki ni Nabi nak bagi pahala sebesar-besar seperti unta, seperti seekor lembu, kan? Kita ambil tingkatan yang besar tu, nak ambil pahala yang besar. Bersegera untuk bersolat. Jangan sampai hari Jumaat pisang sampai dulu sebelum jemaah sampai. Pisang sampai dah, pukul 11 sampai dah pisang. Kan? Orang nak sedekah makan kan? Tetapi biar sampai awal. Solat pada waktu. Yang kedua, Nabi kata berbuat baik pada mak ayah. Ini antara amal yang terbaik. Solat pada waktunya, buat baik pada mak dan juga ayah. Dan yang ketiga, berjuang pada jalan Allah. Jihad
mengorbankan diri, harta benda dan segala-galanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang penting dan besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada persoalan macam mana bagi keluarga perempuan kadang suami tak sama dengan pendapat kita, kadang kita nak pergi suami tak mahu, macam mana? Allah, ini juga konflik yang berlaku kan? Sebab sudah tentulah bila kita menjadi seorang isteri, ketaatan kita yang paling utama selepas kita berumah tangga tertentu pada suami. Ya? Jadi pada soal ini kita taat kepada suami kita lebih utama. Tetapi pada masa sama minta bercakap dengan cara yang paling baik. Dan kita berdoa kepada Allah supaya lembutkan hati suami kita. Kita kata kat dia, abang bolehlah berbakti pada ayah abang. Abang kerana ketaatan abang bukan pada isteri, ketaatan abang pada mak dan ayah. Tetapi saya sebagai seorang anak, saya sebagai seorang isteri, ketaatan pada abang dan suami, pada masa yang sama saya juga nak berbakti pada orang tua saya. Minta dengan cara yang baik. Dan doakan kepada Allah supaya dia lembutkan hati suami. Ya? Jangan kita pergi, pada ada kisah dah bagaimana orang yang pergi melawat ayah dia tanpa keizinan suami, maka dia jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang masuk dalam kategori nusyuz. Kan, walaupun memang kita niat kita baik. Lepas tu saya sebutkan tadi, iaitu bercakap dengan cara yang paling baik, meminta izin, kan, memberikan khidmat yang terbaik pada suami. Saya yakin apabila seorang isteri berbakti, memberikan ketaatan yang penuh pada suaminya, dan sudah tentu suami yang ketaatan pada Allah dan Rasulnya baik, maka dia tidak akan menghalang isteri dia untuk berbakti kepada ke orang tuanya. Kan? Melainkan ada beberapa halangan tertentu. Kan, suami ni kadang dia tengok ada mudarat dia. Awak nak pergi seorang-seorang ni bahaya. Terdedah kepada fitnah, terdedah kepada itu dan ini. Itu kita kena taat kepada dia. Tetapi kalaulah mak kita sebelah rumah saja, yang boleh kita ziarahi, saya yakin suami yang baik, suami yang taat kepada Allah, dia akan memberi keizinan, bahkan menggalakkan. Ada makanan lebih rumah ini, tolong hantar ke rumah mak awak. Tolong hantar berbakti pada mereka. Kerana seorang suami, mak mentuanya ialah seumpama maknya sendiri juga untuk dia berbakti. Maka ini yang perlu kita nasihatkan kepada suami kita. Bersama kita minta berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, kan, berilah aku peluang untuk berbakti. Minta doa kepada Allah. Ya Allah, permudahkan aku untuk berbakti pada mak ayah aku, ataupun hanya mak aku yang ada sekarang ni. Dulu tak sempat berbakti pada orang tua ayah kita. Kita minta doa sungguh-sungguh pada Allah. Nanti bila Allah memakbulkan doa kita, insya-Allah akan ada di sana jalan. Allah akan memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, insya-Allah. Moga terjawab soalan yang diajukan oleh sahabat kita, dan kita pun sudah menghampiri masa untuk kita berhenti dalam kuliah duha kita pada hari ini. Saya kira kita berhenti kat sini dulu untuk hari ini, dan kita akan menyambung kuliah kita berikutnya pada minggu-minggu yang hadapan pada puan yang kedua, insya-Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Hasbi atas kesediaan berkongsi ilmu yang berisi kumpulan hadis-hadis tentang adab dan akhlak seorang Muslim, iaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, iaitu amalan yang dicintai oleh Allah SWT, dengan berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu salah satunya dengan mendoakan mereka sebagai ibadah tidak akan terputus. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kefahaman buat kita semua. Dan terima kasih kepada para jemaah atas sumbangan bagi program Majlis Ilmu ini, Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, dalam usaha kita agar terus menghidupkan Majlis Ilmu di SCPQ. Semoga diberi keberkatan rezeki dan umur oleh Allah SWT. Dan bagi menutup Majlis Ilmu ini, Ustaz, kita persilakan dulu Ustaz untuk menutupnya dengan doa, tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.